Aku risau kalau jatuh ke bawah sebab sekarang memang orang kurang berbelanja bang. Alright, hari ni saya nak ulas tentang komen ni ya. Okay, actually apa yang beliau katakan tu merujuk kepada kita punya kadar inflasi dekat atas ni lah. Macam korang tahu kan, kadar inflasi terbaru iaitu pada bulan Julai adalah pada 2%. Beliau ni risau sebab apa? Tengok daripada trend inflation ni, kita punya inflation kan konsisten turun dan turun kan. Jadi beliau risau macam mana kalau kadar inflasi tu turun di bawah 1. Maksudnya 0 point berapa, 0 point something lah. Okay, first kali saya nak explain dengan korang bahawa proses menurunkan inflasi dekat mana-mana negara sekalipun bukanlah satu langkah yang popular. It's a very unpopular decision. Kenapa guys? Sebab apabila central bank bertindak untuk menurunkan inflation, dia terpaksa menurunkan kuasa beli rakyat dekat negara tu. Bila kuasa beli rakyat dia turun, maka rakyat dia kurang berbelanja. Bila kurang berbelanja, aggregate demand akan turun. Bila aggregate demand turun, inflation rate akan turun. Ini adalah dia punya normal proses dia. Of course, kita semua tidak suka apabila kita punya kuasa beli tu ditarik. Siapa suka daripada kita duduk berbelanja sakan kan? Tiba-tiba pula bank negara naikkan OPR. Bila naikkan OPR, kadar faedah naik. Kita punya installment bulanan naik. Itu menyebabkan kita punya kuasa beli turun. Betul tak guys? Siapa suka dengan benda tu? Tak ada siapa suka pun. Tapi itu adalah satu pengorbanan yang kita terpaksa buat untuk turunkan inflation. Apa bahayanya kalau kita tidak bertindak untuk menurunkan inflation bila kita nampak trend tu naik ke atas? Dia akan membawa kepada satu fasa yang dipanggil sebagai hyperinflation. Bila kita dah sampai ke level hyperinflation ni, it's going to be out of control of the central bank. Pada masa tu, Bank Pusat, Bank Negara Malaysia pun dah tak boleh buat apa-apa dah. Jadi sebelum kita sampai ke level macam tu, of course, BNM has to act. Okey, jom kita tengok satu contoh ni, negara Argentina. Ini adalah kadar inflasi dekat Argentina. Dan kalau korang perhatikan dekat sini, di antara tahun 2021 ni, hingga 2022, korang tengok apa yang berlaku dekat dia punya inflation? Naik kan? Actually, pada tahap ini, Central Bank of Argentina should do something, should act. Ini pula adalah carta kadar faedah dekat Argentina. Korang tengok dekat sini di antara 2021 hingga 2022, Central Bank of Argentina tidak bertindak untuk menaikkan dia punya kadar faedah. And then apa yang berlaku adalah selepas 2022, boom! Inflation terus mencanak ke atas. Terus naik dekat atas sini, out of control dah. Bila dah start out of control, barulah dia sedar dan dia start naikkan pom dia punya kadar faedah ke atas dengan gila-gila. Korang tengok kadar faedah dia naik kepada berapa persen? Sebelum negara kita jadi macam ni, sebab itulah Bank Negara Malaysia do something, act something. Sebab kalau dah sampai level macam ni, dah tak boleh selamat dah guys. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan tadi ni, iaitu kalaulah inflation rate tu jatuh ke bawah. Pernah tak kita inflation jatuh ke bawah guys? Actually pernah. Kita pernah je inflation kita drop. Even di bawah 0% pun pernah. Korang tengok dekat sini, inflation kita pada dah masuk 2020 kan, dia drop di bawah 0%. Bila inflation tu start drop, korang tengok apa berlaku dekat kita punya OPR? BNM start turun kan, betul tak? Now, katakanlah kita punya inflation tu jatuh di bawah 1. Maksudnya dia 0 point something, 0.5, 0.2. Dekat situ kita akan start nampak maybe BNM ataupun kerajaan akan do something untuk naikkan balik kecairan. Naikkan kecairan ni dia tidak semestinya daripada kita punya OPR saja. Ada juga kaedah-kaedah lain yang diorang boleh buat. Sebagai contoh, diorang boleh kawal SRR ataupun Statutory Reserve Requirements, iaitu kecairan di dalam bank. Diorang juga boleh turunkan caruman KWSP pekerja untuk sementara waktu. Macam mana yang kita buat semasa tempoh COVID dulu. Sebab itulah saya dah cakap dengan you all guys. Kalaulah kadar inflation tu, dia lari daripada paras stable, iaitu 1 hingga 2%. Dekat situ ada kemungkinan BNM akan do something. Tapi kalau dah jatuh di bawah 0% tu, confirm lah. Saya rasa memang diorang akan turun ke OPR. Okay guys, saya harap information ni bermanfaat kepada korang. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.